Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, kumpulan 6 akan membentangkan berkaitan inisiatif rendah karbon di kalangan masyarakat di Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada 10 orang pelajar. Isi kandungan dalam video ini terdiri daripada pengenalan, masalah kajian, objektif kajian, perbincangan dan juga rumusan. Inisiatif rendah karbon di Malaysia. Yang pertama, mewujudkan 200 zon rendah karbon di Malaysia. Dalam rancangan Malaysia ke-12, salah satu sasarannya adalah mewujudkan 200 zon rendah karbon di Malaysia menjelang tahun 2030. Seterusnya, Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon LCCF. Kerajaan telah melaksanakan Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon sekitar tahun 2011. Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon ini dilaksanakan bagi membantu pihak berkuasa tempatan di peringkat negeri dan perbandaran dalam menjayakan agenda bandar rendah karbon. Yang ketiga, Bandar Rendah Karbon LCC. Bandar Rendah Karbon LCC adalah bandar di mana masyarakatnya menggunakan teknologi hijau dan mengeluarkan karbon rendah untuk mengelakkan kesan ke atas perubahan iklim melalui penggunaan sumber efisien serta mengurangkan pembaziran. Menerusi program Bandar Rendah Karbon ini, jumlah keseluruhan pengurangan karbon di seluruh Malaysia telah direkodkan dari tahun 2011 hingga tahun 2020, iaitu sebanyak 148,572.20 tan karbon setara. Yang keempat, Perjanjian Paris 2015. Salah satu penggerak penting bagi Malaysia untuk mengurangkan pelepasan karbon adalah dengan mengguna pakai Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim pada tahun 2015. Akhir sekali, Akta Perubahan Iklim. Kerajaan turut berhasrat untuk menggubal Akta Perubahan Iklim yang dijangka akan siap pada awal tahun ini. Akta ini dijangka akan mewajibkan semua syarikat bagi sektor ekonomi untuk mengemukakan laporan kadar pelepasan gas rumah hijau bagi syarikat masing-masing. Intensiti semasa gas rumah hijau di Malaysia. Pada tahun 2014, Malaysia telah berjaya mengurangkan kira-kira 33% intensiti pelepasan gas rumah hijau daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Yang kedua, pada Persidangan Iklim Paris 2015, Malaysia telah meningkatkan sasaran penurunan intensiti pelepasan gas rumah hijau daripada 40% kepada 45% menjelang tahun 2030. Objektif kajian adalah yang pertama, mengenal pasti aktiviti-aktiviti dan kesan pelepasan gas rumah hijau. Yang kedua, meneroka pelaksanaan inisiatif rendah karbon di Malaysia. Dan yang ketiga, mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi inisiatif rendah karbon di Malaysia. Masalah kajian. Seterusnya, beralih kita kepada masalah kajian. Semakin hari, semakin meningkat pelepasan gas rumah hijau di negara kita. Dapat dilihat pelbagai aktiviti dan tingkah laku manusia yang lebih mendorong akan pelepasan gas rumah hijau ini berlaku. Pelepasan gas-gas karbon dioksida ke udara daripada kenderaan bermotor merupakan faktor utama yang menjadikan pelepasan gas rumah hijau ini meningkat setiap hari. Gas-gas yang dikeluarkan seperti gas karbon dioksida dan sulfur dioksida justru tidak lagi akan menstabilkan suhu permukaan bumi, malah meningkatkan jangka suhu yang lebih tinggi. Kegiatan pembalakan juga menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau, di mana apabila kegiatan pembalakan yang berluasa dilakukan, suhu bumi akan meningkat dan terjadinya perubahan iklim bumi. Memang benar, banyak kepentingan dan keuntungan bagi individu yang melakukan pembalakan secara berluasa, namun mereka tidak sedar akan kesannya terhadap ekosistem di negara kita. Hal ini lantas akan meningkatkan pelepasan gas rumah hijau dan akan meninggalkan kesan yang buruk kepada keadaan bumi. Tambah lagi, pembakaran bahan api fosil yang tinggi daripada industri perkilangan untuk pelbagai tujuan juga dilakukan. Sejak dahulu lagi, masyarakat telah membakar sejumlah besar arang batu, petroleum dan bahan api fosil yang lain untuk menghasilkan haba dan elektrik. Aktiviti ini jelas akan membebaskan karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang paling banyak dihasilkan oleh manusia ke atmosfera. Masalah kajian yang terakhir ialah kesedaran mengenai inisiatif rendah karbon masih rendah. LIM 2005 menyatakan fenomena pencemaran alam sekitar serta tragedi bencana alam yang masih berlanjutan membuktikan tingkah laku dan komitmen masyarakat dalam memelihara alam masih berada pada tahap yang rendah. Kefahaman mengenai konsep perubahan iklim dan pemanasan global merupakan satu perkara yang penting kepada permasalahan untuk mencapai inisiatif rendah karbon di Malaysia. Malaysia masih lagi berada di tahap yang rendah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Perbincangan. Perbincangan yang pertama adalah mengenal pasti aktiviti-aktiviti dan kesan pelepasan gas rumah hijau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Amisha binti Mahizan, matriks nombor A175395. Hari ini saya akan membincangkan tentang hasil perbincangan dari kumpulan kami mengenai inisiatif rendah karbon dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara penyumbang terbesar kepada pengeluaran gas rumah hijau di Malaysia adalah daripada pengeluaran asap-asap kenderaan yang digunakan oleh pengguna di negara kita. Aktiviti ini memberi kesan terhadap peningkatan suhu akibat dari pelepasan karbon dan juga mampu menghasilkan bahan-bahan tercemar
yang boleh terampai di atmosfera. Menurut dari dapatan kajian yang lepas, pelepasan asap kenderaan bermotor ini telah menjadi sumber utama pencemaran udara yang menyumbang sekurang-kurangnya 70 hingga 75% berbanding dengan aktiviti lain. Sudah menjadi budaya di negara kita, kebanyakan orang ramai amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motosikal dan lori. Pelepasan exhaust dan bukan exhaust dari penggunaan kenderaan bermotor ini akan mencemarkan udara kerana ianya merupakan hasil daripada pembakaran enjin fosil yang dilepaskan oleh kenderaan bermotor. Ini menghasilkan koktel bahan tercemar yang terdiri daripada zarah partikulat pelbagai saiz seperti zarah partikulat halus sebesar 2.5 mikron dan kasar 10 mikron, karbon hitam, gas ozon dan nitrogen dioksida. Maka jelaslah menunjukkan bahawa setiap pergerakan kenderaan motosikal menggunakan tenaga yang banyak dan di negara ini, sebahagian besar dihasilkan dengan membakar bahan api fosil yang menghasilkan asap dan bunyi bising. Okey, seterusnya kita bergerak kepada graf dari dapatan hasil kaji selidik kumpulan kami. Data tersebut menunjukkan peratus cadangan aktiviti dari responden yang menyumbang ke arah pelepasan gas rumah hijau di negara kita. Majoriti responden bersetuju bahawa aktiviti pembakaran bahan api fosil dari industri merupakan aktiviti yang paling banyak menyumbang ke arah pelepasan gas rumah hijau. Graf di atas menunjukkan sebanyak 28.43% responden memilih aktiviti ini dan 27.78% responden menyatakan bahawa punca kedua terhadap pelepasan gas rumah hijau datangnya dari sektor pengangkutan, iaitu asap-asap daripada kenderaan bermotor. Data ini membuktikan bahawa sektor pengangkutan begitu mempengaruhi pencemaran udara di negara kita, ekoran daripada peningkatan penggunaan pengangkutan oleh masyarakat tanpa kawalan. Pendekatan secara holistik dan komprehensif perlu diperkenalkan bagi tujuan mendalami impak dan pengurusan dalam menangani isu yang serius ini. Kesan pelepasan gas rumah hijau, raja di bawah menunjukkan dapatan daripada responden berkaitan pelepasan gas rumah hijau mampu mendatangkan kesan buruk terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Seramai 100% responden bersetuju bahawa pelepasan gas rumah hijau ini akan mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar serta kesihatan manusia. Antara kesan pelepasan gas rumah hijau kepada alam sekitar yang dinyatakan oleh responden melalui soal selidik adalah pemanasan global, pencarian ais di kutub bumi, peningkatan aras air laut, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, penurunan hasil pertanian dan penternakan kerana proses fotosintesis kurang berlaku, kandungan gas karbon dioksida dalam udara meningkat serta hujan asid. Seterusnya, kesan pelepasan gas rumah hijau kepada kesihatan manusia yang dinyatakan oleh responden melalui soal selidik adalah perubahan suhu menyebabkan gelombang haba di beberapa tempat dan kawasan terutamanya penduduk tua akan mengalami strok haba. Kejadian banjir menyebabkan air yang digunakan tercemar dan seterusnya mengakibatkan penyakit seperti cerit-birit. Perbincangan yang kedua adalah meneroka pelaksanaan inisiatif rendah karbon di Malaysia. Daripada kajian yang dilaksanakan, kami dapat meneroka dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan inisiatif rendah karbon di Malaysia. Antaranya ialah konsep 3R yang bermaksud reuse, reduce dan recycle. Dengan mengamalkan amalan 3R ini, kita dapat mengurangkan pembuangan sampah yang tidak terkawal. Selain itu, daripada amalan 3R ini juga, kita dapat mengurangkan kuantiti plastik di dunia ini kerana plastik mengambil jangka masa yang panjang untuk lepas. Penanaman pokok hijau juga telah mula dilakukan oleh masyarakat Malaysia untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kerana pokok hijau dapat menyerap gas karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Seterusnya, ada juga responden yang menyatakan bahawa tenaga nuklear merupakan suatu inisiatif rendah karbon. Tenaga nuklear ialah penggunaan tindak balas nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga nuklear dinyatakan sebagai tenaga mesra alam yang tidak membebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana dan ozon. Di Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri di Jabatan Menteri, menyatakan bahawa kerajaan merancang memulakan program tenaga nuklear di Malaysia selepas tahun 2030. Kecekapan penggunaan tenaga elektrik juga salah satu contoh pelaksanaan inisiatif rendah karbon di Malaysia. Hal ini kerana penggunaan elektrik secara tidak cekap mengakibatkan penggunaan bahan api fosil pada tahap maksimum yang meningkatkan kesan rumah hijau. Maka mengurangkan penggunaan penghawa dinding dan peti sejuk, matikan suis elektrik apabila tidak digunakan dan menggunakan bahan penjimatan tenaga merupakan antara contoh bagi penggunaan tenaga dengan cekap. Seterusnya adalah penggunaan pengangkutan awam. Seperti yang saya tahu, penggunaan pengangkutan awam adalah salah satu daripada inisiatif rendah karbon yang mana melalui dapatan kajian soal selidik kami terhadap 100 orang responden, 85% yang bersetuju dengan pernyataan ini yang membawa makna ramai antara masyarakat di Malaysia telah cakna dengan penggunaan MRT, LRT, bas dan pelbagai lagi kenderaan awam yang lain. Selain itu adalah tidak melakukan pembakaran terbuka.
Secara umumnya, pembakaran terbuka banyak dilakukan di kawasan yang membangun, contohnya seperti di bandar-bandar yang maju. Keadaan ini akan menjadi lebih parah apabila dilakukan pada musim panas di Malaysia, yang mana bumi akan mengalami panas berpanjangan, seterusnya boleh menyebabkan jerebu di suatu tempat. Dan akhir sekali adalah penggunaan penapis di exhaust kilang. Seperti yang saya tahu, asap yang dihasilkan dapat mengakibatkan pelbagai jenis penyakit berbahaya. Oleh itu, pihak pengilang haruslah jadi pengusaha yang berhemah dalam melakukan sesuatu tindakan, antaranya dengan memikirkan kesan jangka masa panjang untuk sebarang aktiviti yang bakal dijalankan, iaitu selama 100 atau ke 200 tahun akan datang, agar sebarang aktiviti dapat dirancang sepenuhnya untuk tidak membahayakan kesihatan orang di sekeliling. Perbincangan yang ketiga adalah mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi inisiatif rendah karbon di Malaysia. Langkah-langkah bagi mengurangkan pelepasan karbon dalam kehidupan seharian. 33 orang responden menyatakan mereka menggunakan pengangkutan awam menyumbang ke arah usaha mengurangkan pelepasan karbon dalam kehidupan seharian. 15 orang responden menyatakan mereka elakkan penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan, diikuti tidak melakukan pembakaran terbuka yang dinyatakan oleh 13 orang responden. 12 orang responden menyatakan mereka berkongsi kereta, manakala 15 orang responden menyatakan mereka berjalan kaki atau berbasikal untuk mengurangkan pelepasan karbon. Tambahan pula, 5 orang responden memperbanyakkan penanaman tumbuhan, 3 orang responden mengamalkan amalan kita semula dan 9 orang responden menyatakan cara alternatif yang lain-lain. Dalam slide ini, majoriti ratusan responden berpendapat bahawa kerajaan perlu mengambil langkah bagi mengurangkan pelepasan karbon. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan pelepasan karbon adalah menetapkan laluan rendah karbon, mengamalkan amalan bandar rendah karbon, dan kerajaan juga telah melaksanakan pelan pembangunan mobiliti rendah karbon. Selain daripada itu, kerajaan telah melaksanakan DETS iaitu Skim Perdagangan Pelepasan dalam Negara. Kerajaan juga memperoleh kenderaan ICE untuk semua kenderaan kerajaan. Secara keseluruhannya, kajian yang telah dilakukan berdasarkan 3 objektif telah tercapai. 100% responden mempunyai kesedaran terhadap pelepasan gas rumah hijau yang mampu mendatangkan kesan buruk kepada penduduk bumi. Sebanyak 87% responden bersetuju bahawa pembakaran bahan api fosil adalah punca utama yang menyebabkan kenaikan karbon di udara, lalu terjadilah bencana alam, kenaikan paras laut, kemusnahan ekosistem, kualiti udara akan terjejas dan seterusnya membawa kepada masalah kesihatan manusia. Kajian ini menunjukkan masyarakat peka terhadap isu pemanasan global dan mengetahui terhadap inisiatif rendah karbon yang dijalankan di Malaysia. Pelan pembangunan mobiliti rendah karbon untuk sektor pengangkutan dalam pengurangan penggunaan tenaga di atmosfera menjelang tahun 2030 dan aplikasi teknologi hijau bagi pembangunan bandar rendah karbon merupakan projek inisiatif kerajaan dalam membentuk sebuah bandar rendah karbon di Malaysia. Antara langkah yang dicadangkan oleh responden di dalam borang soal selidik adalah kerajaan perlu mengetatkan lagi sistem undang-undang perindustrian dan menyemak kadar kualiti pelepasan karbon di atmosfera. Selain itu, peranan pendidikan dan media yang memberikan info tentang isu semasa pemanasan global dapat melahirkan masyarakat rendah karbon. Setiap individu perlu memberikan inisiatif rendah karbon seperti elakkan pembakaran terbuka, mengurangkan penggunaan elektrik dan menggunakan pengangkutan awam. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.